Bismillahirrahmanirrahim. Perintah yang keempat, iaitulah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Surah Taubah ayat 73. Artinya, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ayat ini ialah di antara ayat-ayat perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menentang atau melawan orang-orang kafir yang engkar, yang melawan Islam secara terbuka dan terang-terang, dan melawan orang-orang munafik, iaitulah mereka yang menentang Islam secara senyap-senyap, menzahirkan iman kepada orang ramai, sedangkan hatinya adalah musuh dan menentang Islam. Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW menghadapi kedua-dua golongan ini. Sejauh manakah Rasulullah SAW menunaikan amanah perintah Allah ini? Dinyatakan di dalam beberapa hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Badr, falamma kana biharratil wabrah adrakahu rajulun qad kana yudhkaru jara'atun ataupun jur'atun, boleh baca dengan dua, diletakkan hamzah di atas alif, jur'atun ataupun jara'atun, ataupun jara'atan ataupun jur'atan wa najdatan. Fa fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'awhu, falamma adrakahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ فقال لا. قال صلى الله عليه وسلم فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى كان بالشجرة أدركه الرجل فقال كما قال أول مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق معه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jadi Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju ke Badar, manakala sampai di Harratil Wabrah, tiba-tiba dia ditemui oleh seorang yang dikenali dengan berani. Maka bergembiralah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka melihat lelaki itu setelah dia bertemu
Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kerana mahu mengikutmu dan ditimpa akibatnya bersamamu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, adakah awak telah beriman dengan Allah dan Rasulnya? Dia menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, pulanglah, aku tidak meminta pertolongan dari orang musyrik. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan ceritanya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya sehingga sampai di Asy-Syajarah. Orang itu datang semula dan bercakap seperti dahulu. Rasulullah SAW bersabda seperti itu juga, pulanglah, aku tidak meminta pertolongan dari orang musyrik. Kemudian dia pergi. Apabila sampai di Al-Baida, lelaki itu datang lagi dan berkata seperti dahulu. Rasulullah SAW menjawab dengan jawapan yang sama seperti dahulu. Adakah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya? Akhirnya dia menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu maka berjalanlah. Maka dia pun berjalan bersama-sama Rasulullah SAW. Hadis ini menceritakan satu peristiwa yang berlaku ketika peperangan Badar. Peperangan besar yang pertama dalam sejarah Islam. Apabila Rasulullah SAW keluar pada tahun yang kedua hijrah di bulan Ramadan untuk menyekat kabilah Abu Sufyan. Tiba-tiba kabilah Abu Sufyan yang membawa barang dagangan terlepas dan terserempak dengan bala tentera musuh yang jumlahnya 1000, lebih besar daripada jumlah tentera Islam yang hanya 313 orang. Setelah bermesyuarat, akhirnya bersetuju supaya tidak balik ke Madinah dan bersedia untuk bertempur menghadapi musuh walaupun jumlahnya lebih ramai. Tempat yang dipilih ialah Badar. Diambil tempat itu menjadi nama kepada peperangan Badar yang terkenal. Ketika Rasulullah SAW berjalan nak pergi ke Badar, tiba-tiba datang seorang yang dikenali berani, seorang pahlawan, dan tak tahu dia masuk Islam ke tidak. Bila dia datang, maka bergembiralah sahabat Nabi SAW, kerana yang datang ni seorang yang berani, seorang pahlawan. Orang ini datang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk menyertainya di medan perang, bersedia untuk menang dan untuk kalah. Nabi tanya dia, adakah kamu sudah beriman? Dia kata tidak. Kalau tidak, Nabi kata balik, aku tidak mahu pertolongan dari orang musyrik, orang kafir. Ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW. Nabi meneruhkan perjalanan. Dia mari pula minta izin untuk mengikut Nabi SAW berperang bersama. Nabi tanya, mu Islam, mu beriman ke tidak? Dia jawab tidak. Lalu Nabi kata balik, aku tidak mahu minta pertolongan daripada seorang musyrik, seorang yang kafir. Dia datang kali yang ketiga. Nabi tanya lagi, adakah kamu sudah beriman? Dia jawab ya. Kata Nabi, kalau begitu sila, mari ikut aku. Hadis ini menjadi dalil kepada pendapat yang mengatakan tidak sekali-kali dibenarkan mengambil pertolongan orang musyrik ketika berjuang dan berperang. Hadis ini menunjukkan bagaimana ketegasan Nabi SAW dalam perjuangan
sehingga tidak bersedia untuk menerima pertolongan seorang musyrik kecuali orang itu sudah mengatakan dia sudah masuk Islam. Peperangan-peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW menjadi bukti yang nyata betapa jihad, pengorbanan dan keberanian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan sekadar menyampaikan firman Allah Ta'ala, tetapi beramal dengan lebih daripada manusia yang lain. Setiap orang yang membaca sirah Rasulullah SAW mengetahui bagaimana cekalnya Rasulullah SAW di dalam peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain berlaku pula cerita yang lain. Ketika Nabi SAW dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum tidak berganjak apabila dikepung oleh musuh dan 12,000 orang tentera yang bersama-sama Rasulullah SAW bertempiaran undur, dan akhirnya datang pertolongan Allah. Dalam peristiwa Hunain menunjukkan keberanian Nabi SAW, iaitulah peperangan yang berlaku selepas pembukaan Mekah. Setelah Mekah dibuka, ditawan oleh tentera Islam, dan Rasulullah SAW memberi pengampunan beramai-ramai, maka ramailah yang masuk Islam, sehingga jumlah tentera menjadi 12,000. Capur dengan yang sudah masuk Islam, datang 10,000, capur yang baru masuk Islam, jadi 12,000. Jumlah yang besar. Dan Nabi mendapat maklumat bahawa kabilah Hawazin dan Thaqif sedang berkumpul untuk menyerang tentera Islam. Lalu Nabi membuat keputusan untuk berperang dan pergi ke Hunain menentang kabilah Hawazin, dan Nabi menunjukkan satu sikap yang lain daripada perang Badar. Apabila Nabi memanggil Safwan bin Umayyah, iaitulah seorang pemimpin musyrik yang kafir yang belum lagi masuk Islam, dan Nabi tahu di rumah dia ada senjata banyak. Lalu Nabi kata kepada Safwan, bawa senjatamu, senjatamu ke sini, aku nak pergi perang. Safwan tanya Nabi, pinjam ke rampas? Rampas ke pinjam? Nabi kata, pinjam, bukan aku rampas. Lalu Safwan membawa alat-alat senjata dan diserahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun bertolak pergi ke Hunain. Pergi ke Hunain, dan Safwan bin Umayyah ikut sama. Hadis ni pula menceritakan Nabi mengambil khidmat kepada orang musyrik. Dalam hadis Badar tadi, Nabi tolak orang musyrik. Dalam hadis ni pula Nabi ambil senjata orang musyrik. Dan Safwan bin Umayyah ikut sama. Macam mana berlawanan dua perkara ni mengikut kaedah hukum syarak? Kalau sekiranya ada dua nah yang berlawanan, kalau boleh dipakai dua-dua, pakai dua-dua. Dia tafsirkan keadaan yang berbeza, suasana yang berlawanan. Yang pertama keadaannya lain, yang kedua keadaannya lain. Kalau tak boleh nak kumpul, maka dilihat mana yang kemudian. Hunain adalah kemudian daripada Badar. Badar tahun yang kedua Hijrah, Hunain tahun yang ke-8 Hijrah. Menunjukkan peristiwa ini menasahkan hukum yang dahulu daripadanya. Ini kaedah hukum syarak. Dan Nabi mengambil senjata Safwan bin Umayyah yang masih musyrik, yang masih lagi kafir. Lalu mereka bertolak ke Hunain. Oleh kerana jumlah tentera Islam terlalu ramai, besar, 12,000. Kalau perang Badar jumlah kita 313 orang, kita menang, boleh mengalahkan musuh yang lebih besar.
Sekarang jumlah kita 12,000. Maka mulalah bercakap besar. Lan nughlaba ba'da al-yawm. Kita tidak boleh dikalahkan lagi selepas hari ini. Sekali ini jumlah kita 12,000. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kita. Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah pada hari peperangan Hunain, ketika kamu ujub, kamu kagum dengan diri kamu sendiri. Lalu Allah Ta'ala mengajar Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan kesilapan beberapa orang sahabat yang merasa ujub, masa kagum kita ramai, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kita, lupa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka sapa di Hunain, tiba-tiba mereka masuk ke dalam perangkap yang diatur oleh musuh Hawazin dan Saqif, yang berlindung di bukit-bukit Buka Hunain. Bila Nabi dan sahabat-sahabatnya yang jumlah 12,000 sapa di tengah-tengah lembah Hunain, lalu mereka dihujani dengan serangan panah yang datang dari keliling mereka, menyebabkan bertempiaran lari, tak boleh nak mengawal diri. Tinggallah Nabi dengan beberapa orang sahabat. Satu riwayat kata 100 orang saja tinggal. Daripada 12,000 tinggal 100 orang. 100 orang tinggal. Kita baca kisahnya dalam Riyadhus Salihin 2 minggu lepas. Lari, bertempiaran. Akhirnya Nabi turun dari keldai bagalnya. Nabi berkata, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Aku seorang nabi yang tidak bohong. Nabi menunjukkan keberaniannya menghadapi musuh ketika dikepung. Lalu Nabi turun, setelah turun daripada bagalnya, mengambil pasir dan melontar, maka berlakulah pertolongan Allah apabila pasir-pasir itu masuk ke dalam mata musuh-musuh. Mereka berhenti memanah, dan Nabi suruh Abbas panggil tentera Islam balik semula. Mereka pun pusing balik semula dan menawan musuh-musuh yang sudah tidak boleh menawan. Maka banyaklah harta rampasan perang. Harta rampasan perang banyak. Nabi membahagi-bahagikan kepada mereka-mereka yang masuk Islam. Yang baru masuk Islam dikenali dengan nama Allah. Dan Nabi panggil semula supaya senjata Safwan bin Umayyah dipulang balik. Bila dipulang balik, bilang-bilang senjata dah tak cukup. Mungkin ada yang patah, ada yang rosak, ada yang hilang. Lalu Nabi kata, aku nak ganti senjatamu. Aku nak ganti. Safwan kata, hati aku sudah lain. Aku sudah beriman sekarang. Aku dah beriman. Dulu aku kafir, ini aku sudah beriman. Di sini menunjukkan bagaimana hikmat mendapat khidmat daripada orang musyrik. Dia menyertai sama di dalam peperangan dan melihat mukjizat Nabi SAW dan keberaniannya. Dan diriwayatkan bila Abu Sufyan bin Harb yang baru masuk Islam dalam keadaan yang masih ragu-ragu, tak kuat iman, mengeluarkan panah untuk berhujum. Ketika Nabi dikepung Abu Sufyan waktu dia anak panah, Muhammad menang ke Muhammad kalah, menang ke kalah, nak tengok untuk hujum dia. Kalau menang nak Islam lagi, kalau kalah nak lari. Safwan yang masih lagi kafir berkata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku lebih rela Quraisy menang daripada Hawazin menang. Mari semangat kaum dia. Kerana Nabi adalah Quraisy, Nabi orang Mekah, dia juga Quraisy, dia juga Mekah, macam semangat Melayu lah juga. Ada tempatnya boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan jadi akidah. Kerana Nabi ni orang Quraisy, aku Quraisy.
Aku mahu Quraisy yang menang, bukan Hawazin yang menang. Tiba-tiba Nabi diberi pertolongan oleh Allah dengan kemenangan mukjizat, dan Safwan bin Umayyah masuk Islam. Nabi nak ganti senjata dia, tak payahlah, aku dah, hatiku dah jadi, dah jadi Islam dah, kata dia. Ini kisahnya, menunjukkan bahawa dua-dua ada hikmat. Dalam peristiwa Badar, hikmatnya menunjukkan bahawa mereka yang bersama dengan peperangan mestilah yang ikhlas. Orang musyrik tidak ikhlas. Dalam perkara yang kedua, orang musyrik diajak sama di dalam peperangan. Bila mereka melihat sifat orang Islam, mukjizat Nabi, keberanian Nabi, menyebabkan orang kafir masuk Islam. Itu dua keadaan yang berbeza, kita kena faham. Di dalam peperangan Uhud, apabila tentera musuh berlipat ganda, melebihi jumlah dan kelengkapan tentera Islam, apabila orang-orang Islam dipukul dengan hebatnya, setelah beberapa orang di kalangan mereka tidak iltizam dengan khittah, dengan perancangan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, mereka mengalami ujian yang hebat dengan beberapa orang syahid dan luka-luka, termasuk Rasulullah SAW. Apabila mereka pulang ke Madinah, Rasulullah SAW memerintah supaya keluar semula menghambat tentera musyrikin. Dalam perjalanan mereka pulang ke Mekah, dan tentera musyrikin mundur dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Ini kisah yang kedua, iaitulah peperangan Uhud. Perang Uhud, apabila tentera musyrikin Mekah yang kalah dalam perang Badar, banyak pemimpin-pemimpin mereka yang mati dibunuh. Di antara Abu Jahal dan lain-lain lagi dibunuh dalam perang Badar. Lalu mereka nak tutup bela kematian ayah, kematian adik-beradik, kematian suami dan sebagainya. Lalu mereka menyusun tentera dengan jumlah yang lebih besar daripada Badar untuk menyerang Mekah. Bila Nabi mendapat maklumat, Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Musuh dah nak datang serang, macam mana nak buat? Ada cadangan supaya tunggu di Madinah. Biar musuh datang di Madinah, kita lawan di Madinah, supaya bukan sahaja orang-orang lelaki, termasuk kaum perempuan, sahabiyat, muslimat, mukminat, boleh berperang melalui pintu-pintu kecil rumah-rumah mereka untuk menentang musuh di celah-celah rumah. Pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Pemimpin munafik ni dia sokong masa apa? Senang nak lari, nusuk dalam rumah. Itu tujuan dia. Dan Nabi cenderung kepada pandangan ini. Adapun golongan muda yang bersemangat, terutamanya mereka yang tidak sempat dalam perang Badar, yang diberi fadilah yang besar oleh Allah, mengatakan, wahai Rasulullah, jangan lawan di Madinah, kita lawan di luar Madinah. Kalau lawan di luar Madinah, kalau kita tewas, kita boleh hundur lagi, boleh atur lawan balik, dan kita boleh serang balas. Kalau kita lawan di Madinah, kita tewas, Madinah ditawan oleh musuh, susah nak berundur lagi. Akhirnya Nabi menerima pandangan lawan di luar Madinah. Lawan di luar Madinah. Lalu Nabi membuat keputusan pergi lawan di luar Madinah. Maka bertolaklah Nabi dengan sahabat-sahabatnya ke Uhud, satu bukit yang dekat dengan Madinah. Mereka yang melawat Madinah boleh nampak bukit Uhud ni. Di mana bukit Uhud ini, di belakangnya curam, tidak boleh dinaiki oleh musuh. Di depannya boleh dinaiki oleh musuh, dan di sebelahnya ada bukit kecil. Dan Nabi mengambil kawasan di tengah antara bukit kecil
dan Bukit Uhud menjadi markah tentera Islam. Dan Nabi mengatur langkah supaya bukit kecil diletakkan pengawas, iaitulah pasukan pemanah. Beberapa orang tentera pemanah duduk di atas bukit kecil untuk mengawal markas dan mengawal tentera Islam kalau ada serangan dari belakang. Mereka nak hadap musuh yang berada di Wadi Aqiq, lembah yang berada di hadapan Bukit Uhud. Ini kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengatur strategi peperangan. Dan Nabi berpesan kepada mereka yang ada di bukit kecil yang ditugaskan untuk mengawal, jangan kamu tinggal bukit ini. Menang ke kalah je bukit ini tak boleh tinggal, kata Nabi. Kawal walau apa pun keadaan, bukit ini sangat penting, jangan tinggal sekali-kali. Bila berlaku peperangan, musuh dapat dikalahkan. Menjadi perangai orang jahiliah, bila berperang mereka bawa barang sama, binatang ternakan sama, kambing, biri, unta dibawa sama, yang dipera untuk beri semangat, mempertahankan diri, mempertahankan harta. Bila mereka dikalahkan, mereka lari, meninggalkan harta-harta yang banyak, kambing dan sebagainya. Sebahagian tentera mengejar musuh. Yang duduk di markas yang masih ramai memungut barang yang ditinggalkan oleh musuh. Igak kambing, igak biri, kibas, pungut harta. Maka yang duduk di atas bukit pun berasa tak tahan. Kita tak boleh barang ni, tak ada guna duduk atas bukit, musuh dah lari dah, kita tinggallah bukit. Ketua mereka kata, jangan, Rasulullah dah pesan jangan tinggal bukit ni. Tak apa, kita dah menang dah. Lalu mereka meninggalkan bukit, tinggal ketuanya saja. Tinggal ketua dan beberapa orang saja. Yang lain habis pakat turun belaka. Dia kutip barang. Satu pasukan berkuda tentera musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum lagi masuk Islam, masih kafir lagi masa tu. Melihat bahawa kawalan bukit sudah tidak ada, lalu mereka menyerang balas dari belakang, menyebabkan markah tentera Islam dikepung, dan para sahabat terpaksa mempertahankan Nabi SAW. Musuh yang depan tadi serang balas balik, mereka terpaksa melindungi Nabi SAW. Ada yang terpaksa menadah tubuhnya, tadah tubuh, supaya panah dan lembing tak kena Nabi. Tak sempat nak tahan dengan penyangga, tahan dengan tubuh. Menunjukkan bagaimana pengorbanan sahabat bagi mempertahankan diri Nabi SAW. Dalam peperangan ini Nabi telah mendapat luka, patah gigi, dan luka Nabi mengalir darahnya, darah melilih pada tubuhnya. Lalu seorang sahabat tengok darah Nabi melilih, dia jilat darah Nabi, nya telan. Dan Nabi kata, orang yang darah dia bercampur dengan darah aku tak masuk neraka. Nabi kata tak masuk neraka. Sahabat-sahabat lelaki dan perempuan, termasuk yang perempuan, berperang sama dalam medan perang Uhud. Dan Nabi ialah seorang yang pintar, seorang yang cekap di medan perang. Walaupun bapa saudaranya yang handal mati dalam perang Uhud, ramai sahabat, 70 orang sahabat yang terbilang pahlawan-pahlawan sahabat yang gagah berani, syahid, dibunuh syahid dalam perang Uhud. 70 orang luka. Nabi telah mengalih tenteranya berundur ke tepi Bukit Uhud dan naik di atas bukit yang tinggi, dan musuh berada di bawah bukit, menyebabkan musuh tak boleh serang kerana bukit sudah dapat ditawan oleh Nabi. Abu Sufyan dan tentera musyrik yang duduk di bawah tak berani menyerang lagi, dan mereka berundur
berundur balik ke Mekah. Balik ke Mekah kerana mereka merasakan mereka sudah menang, berjaya membalas dendam. 70 orang Islam sudah mati syahid. Az-Zubair bertempik, tanya, Muhammad masih ada? Nabi kata senyap, jangan jawab. Abu Bakar masih ada? Nabi kata senyap, jangan jawab. Abu Sufyan kata Umar masih ada? Umar kata aku ada lagi. Sayyidina Umar dia berani sikit, aku ada lagi. Lalu mereka mengatakan al-harbu sijal, yaumul lana wa yaumun alaina. Peperangan berpusing, hari mu menang, hari kami menang. Abu Sufyan kata kita tidak sama, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Kata Sayyidina Umar, orang aku yang mati masuk syurga, puak-puakmu yang kafir masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Abu Sufyan berundur membawa tenteranya balik ke Mekah. Maka Nabi pun balik ke Madinah dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang masih luka, yang masih cedera, ada yang dipapah. Maka orang-orang munafik pun mengangkat kepala, mempersenda-sendakan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kalau ikut cadangan aku tadi tak jadi lagu ni, kata dia. Pada muka beri ke Uhud sangat. Mereka mula mempermain-mainkan. Lalu Nabi mengambil langkah supaya mengejar musuh. Nabi mengarahkan semua mereka yang hadir perang Uhud, yang masih hidup, hendaklah dikumpulkan. Termasuk yang luka-luka, bawa kita kejar musuh balik. Kejar musuh balik. Yang tak ikut perang Uhud tak dibenarkan ikut sama. Lalu Nabi yang telah mengumpulkan bala tentera yang hadir perang Uhud bergerak untuk mengejar musuh. Untuk mengejar musuh. Abu Sufyan yang nak balik ke Mekah, mereka berhenti tengah jalan berkemah sekejap. Allah Ta'ala menurunkan pertolongan masuk ke dalam hati Abu Sufyan dan musyrikin Mekah rasa gerundam takut. Lalu mereka melarikan diri pulang ke Mekah, tidak melawan. Dan Nabi pun ajak tentera Islam balik semula ke Madinah sebagai satu langkah untuk memulihkan semangat sahabat-sahabatnya yang tewas dalam perang Uhud, menunjukkan mereka tidak kalah, mereka boleh meneruhkan perjuangan. Ini kisah perang Uhud menunjukkan keberanian Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat, apabila jahiliah di seluruh semenanjung tanah Arab bersatu dalam barisan bersekutu untuk memerangi Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi boleh melakukan khianat dari dalam dengan memungkiri janji. Negara Islam berada di dalam ancaman yang menggegarkan. Tidak ada manusia dapat mengatasi keadaan seperti itu, tetapi Rasulullah SAW dapat menghadapinya dengan keimanan dan pendirian yang tiada bandingannya, berakhir dengan pengunduran semua tentera musuh dan keputusan yang tegas oleh Sa'ad bin Mu'ad dengan hukum Allah dan Rasulnya kepada musuh yang khianat, dengan dibunuh orang-orang lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Dibunuh orang-orang lelaki, nuktah di situ bukan koma, tanda nuktah. Perempuan dan kanak-kanak ditawan, sehingga dalam satu hari 400 orang dihukum bunuh. Dan seterusnya meneroka jalan untuk para sahabat radhiyallahu anhum menumbangkan empayar Parsi dan Rom yang menjadi kuasa besar dunia di zaman itu. Dan yang akhir ialah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ialah peperangan tentera bersekutu. Apabila pemimpin-pemimpin Yahudi Madinah, golongan ahli kitab, golongan yang tahu kitab, yang reti kitab, iaitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang tahu kitab, yang tahu berkenaan dengan Nabi SAW,
tetapi lawan Nabi. Zaman ni kena tambah lagi. Golongan ahli kitab ni ialah golongan ustaz yang tahu kitab, yang reti kitab, tapi lawan Islam juga. Termasuk ahli kitab juga ni pun. Di mana mereka ni pergi ke Mekah menemui pemimpin-pemimpin Mekah, memberi semangat supaya memanggil kabilah-kabilah Arab seramai-ramainya untuk menghancurkan Islam, menghampurkan tenteranya. Akhirnya mereka berjaya mengumpulkan kumpulan bersekutu yang dikenali dengan Ahzab, yang jumlahnya 10,000, lebih ramai daripada jumlah orang Islam yang ada di Madinah. Mereka datang untuk menyerang. Nabi mendapat maklumat musuh yang terlalu ramai daripada bukan saja Mekah, kabilah-kabilah Arab yang kafir di keliling Madinah bersatu nak menyerang Madinah. Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia, macam mana nak buat, musuh ramai sangat nak serang kita. Lalu Salmanul Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat yang berasal dari negeri Parsi. Parsi negeri kuasa besar dunia yang pernah terlibat dalam peperangan besar dengan Rom dan negara-negara lain. Lalu Salman kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pernah tengok orang Parsi ini bila nak hadap musuh yang lebih besar jumlahnya, mereka buat kubu dengan cara gali parit. Gali parit, saya cadangkan gali parit mana-mana kawasan yang musuh boleh masuk. Parit yang lebarnya tak boleh dilompat oleh kuda. Kita berkubu di sebalik parit ini, musuh tak boleh masuk. Kalau dekat, kita serang dia dengan panah. Mana-mana tempat yang ada bukit, terkawal bukit itu. Dan Nabi bersetuju dengan cadangan Salmanul Farisi. Lalu mereka mengadakan kerja gotong royong dalam masa yang cepat, kerana dibahagi mengikut kampung dan mengikut keluarga, berapa depul seorang, berapa depul satu kumpulan. Dalam masa yang cepat mereka telah berjaya menggali parit pertahanan Madinah yang jaraknya berbatu-batu, beberapa kilometer panjang parit ini, menjadi benteng pertahanan. Bila tentera Ahzab datang untuk menyerang, mereka tercengang. Mereka tak pernah tengok jenis apa lagu ni, apa parit ni tak nak masuk. Lalu Nabi bertahan di sebalik parit ini sebulan, bukan sekejap, lama bertahan. Ini menjadi ujian. Orang-orang munafik menunjukkan sifat munafik dia bila dah lama lapar perut dah tahan. Yang lemah iman mula dalam keadaan yang tak semangat. Wa ija'ukum min fawqikum, Tuhan kata bila musuh datang dari atas, dari bawah, dari keliling, hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida, di sana orang-orang beriman diuji dengan ujian yang sehebat-hebatnya. Akhirnya orang Yahudi yang ada perjanjian dengan orang Islam nak khianat perjanjian. Bila lama kena kepung. Orang Yahudi bukan Islam ada yang berjanji dengan Nabi. Mereka duduk di Madinah. Bila Madinah diserang, mereka mesti mempertahankan Madinah. Ada perjanjian. Bila dah lama kena kepung, bukan lama sangat, sebulan je, puak-puak Yahudi tak tahan nak khianat, nak menyeleweng, nak masuk balik musuh. Di saat ini Allah Ta'ala menurunkan pertolongan. Apabila tentera musyrikin, tentera bukan Islam berkelahi sesama mereka, mereka berpecah dan Allah menurunkan angin musim sejuk yang kuat. Mereka tak boleh bertahan, lalu mereka berundur melarikan diri. Madinah diselamatkan oleh Allah, dan Nabi
telah mengambil langkah menyerang Yahudi yang khianat. Maka kampung Bani Qairazah diserang. Bila Nabi balik selepas musuh berundur, Nabi nak buang baju perang, basuh, nak mandi, Jibril turun. Jibril kata, wahai Muhammad, mu nak buang baju perang dah, malaikat tak buang baju, malaikat tak buang uniform, nak berperang lagi. Kata Jibril, pergi ke kampung Bani Quraizah. Lalu Nabi mengarahkan tenteranya menyerang Bani Quraizah, iaitulah Yahudi yang khianat. Kampung Bani Quraizah diserang dan mereka menyerah kalah. Oleh kerana mereka khianat, perlu dijatuhkan hukuman ke atas mereka. Lalu Nabi kata, aku serah kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ialah seorang pemimpin Madinah yang baik dengan Bani Quraizah. Sa'ad dalam keadaan yang mendapat luka dalam peperangan Ahzab, dipapah Sa'ad untuk menjadi hakim, menghukum Bani Quraizah yang sudah menyerah kalah. Sa'ad bin Mu'az membuat keputusan, mana-mana yang lelaki yang sampai ke peringkat lelaki yang baligh hingga ke atas dijatuhkan hukuman mati. Maka dipilih 400 orang dihukum mati. Perempuan dan kanak-kanak ditawan. Inilah orang kata Nabi Muhammad mengadakan pembunuhan beramai-ramai. Dah dia nak bunuh orang Islam ramai, tak apa. Dia nak membenarkan musuh masuk menghapuskan Islam, itu tak apa pula. Sa'ad bin Mu'az membuat keputusan mereka dijatuhkan hukuman mati. Dipilih yang baligh, yang cukup umur, dibunuh seorang demi seorang sehingga mengikut hadis jauh jumlahnya 400 orang dijatuhkan hukuman bunuh dengan sebab mereka adalah pengkhianat yang hampir nak menghancurkan kerajaan Islam di Madinah. Sa'ad bin Mu'az mati selepas itu, dan Nabi kata aras bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Dia seorang sahabat yang mempunyai kehebatan, menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi SAW, di mana dengan kalahnya musyrikin dan kalahnya golongan ahli kitab, Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam dan Nabi diwafatkan oleh Allah. Perjuangan disambung oleh Khulafa' Rashidin. Di zaman Khulafa' Rashidin jatuhnya kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Islam menjadi kuasa besar yang tunggal selepas itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-53. Yang ke-52. Wa an Auf bin Malik bin Tufail an Aisyah radhiyallahu anha hudithat an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala في بيع أو عطاء أعطت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكم الله
لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلموا أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطبق يناشدها ويبكي وطبق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Auf bin Malik bin At-Tufail. Ini kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in yang mengaji dengan sahabat. Di antara sahabat-sahabat yang mengajar ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni ialah isteri Nabi SAW yang alim, yang banyak ilmu. Banyak kalangan tabi'in, ulama-ulama tabi'in belajar dengan Aisyah, menunjukkan bahawa dalam Islam ulama-ulama ni bukan saja orang lelaki, termasuk juga orang puang jadi ulama. Di antaranya ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak menjadi tempat pertanyaan kalangan-kalangan sahabat yang muda dan kalangan tabi'in. Aisyah adalah ibu kepada orang-orang Islam, kerana Allah meletakkan semua isteri-isteri Nabi adalah ibu kepada orang-orang beriman. Wa ummahatuhu azwajuhum, ini ayat Quran. Dan wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada mereka. Diharamkan orang beriman berkahwin dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diharamkan berkahwin dengan ibu kita. Itu hubungan kita dengan isteri-isteri Nabi. Oleh kerana itu jangan ikut puak-puak yang caci isteri Nabi, tak boleh. Macam caci ibu lah juga. Bahkan isteri Nabi ni lebih pada ibu kita lagi, tak boleh buat main-main. Di mana diberitakan, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, dia beri kepadanya barang untuk dijual ataupun untuk hadiah. Aisyah memberi kepadanya. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha ini anak saudara dia, kerana Zubair isterinya Asma binti Abu Bakar. Asma adalah kakak para Aisyah. Abdullah bin Zubair adalah anak para Asma binti Abu Bakar, menunjukkan Abdullah bin Zubair ni anak saudara para Aisyah. Diriwayatkan bahawa Aisyah memberi barang kepada Abdullah bin Zubair untuk dijual ataupun untuk hadiah. Tiba-tiba berlaku satu perkara yang tidak menyenangkan Aisyah dan memarahkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni jenis orang bekeng sikit, jenis anak saudara musang. Memang dia ni seorang yang hebat,
seorang yang hebat, yang terkenal dengan kehebatannya. Dia dilahirkan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, menunjukkan dia ni masih kanak-kanak. Zaman Nabi masuk sahabat juga kerana dilahirkan walaupun dia kanak-kanak. Dan zaman Sayyidina Umar dia masih kanak-kanak lagi. Diriwayatkan Sayyidina Umar yang terkenal dengan garang, ditakuti oleh kanak-kanak Madinah. Sayyidina Umar lalu satu hari di lorong Madinah, semua budak-budak lari. Ada seorang budak tak lari. Budak lain Abdullah bin Zubair ni. Rupanya masa budak dia ni berani dah. Orang lain lari belaka. Dia tak lari seorang. Sayyidina Umar kata, pasal apa muda lari? Orang lain lari belaka. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, jalan luah, dia kata. Saya duduk sini boleh lalu kat nu. Berani dia, masa budak dia dah berani. Abdullah bin Zubair ni. Dan sebab itu bila zaman Abdullah bin Marwan, zaman lepas Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, dia memberontak menentang kerajaan Umayyah. Dan dia lawan kerajaan Umayyah ni sehingga tentera dia lari, tinggal dia seorang. Seorang dia lawan lagi. Ini hebatnya. Oleh kerana sifat bekal inilah dia balas dengan mak saudara dia sendiri. Dia balas dengan mak saudara dia Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Dia kata Aisyah kena berhenti buat benda yang aku tak suka ni, ataupun aku tak mau tegur dia. Dia kata, siapa kan Aisyah? Qalat ahwa qala hadha. Aisyah tanya, cakap gitu ke anak dara aku ni? Qalu na'am. Orang ramai satu hal juga nak laga dua beranak ni. Dia kata sungguh, dia cakap sungguh. Qalat Aisyah kata, huwa lillahi alayya nadhrun alla ukallima ibn az-Zubair abadan. Kata Aisyah, ya, kerana Allah aku bernazar aku tak mau tegur dia selama-lama. Orang tua ni pun marah. Marah kerana saudara dia Abdullah bin Zubair, sehingga bernazar tak mau tegur selama-lama. Tak mau tegur anak saudara dia. Maka Abdullah bin Zubair pun rusinglah bila mak saudara dia marah. Mak saudara pula isteri Nabi SAW, bukan sebarangan orang, Ummul Mukminin yang alim. Abdullah bin Zubair pun sedar. Lalu dia minta tolong. Bila panjang masa dipulau oleh ibu saudaranya, ibu saudara dia tak mau tegur dia lama berdoa, lalu mari sedih dia. Lalu dia minta tolong supaya orang bertemu dengan mak saudara dia jadi berdamai. Jumpalah dengan mak saudara aku nak jumpa dia, nak berdamai, nak pergi tegur dia. Aisyah kata, wallahi la usyaffa'u fihi abadan wa la atahannathu ila nadri. Aisyah kata, demi Allah aku tak mau terima siapa dia tolong. Aku tak mau habiskan nazar aku, tak mau bertegur dengan dia. Aisyah kata, amarah sungguhlah. Maka tatkala lama masa kepada Ibn Zubair, panjang masa mak saudara tak tegur, lalu Abdullah bin Zubair meminta Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdi Yaghus, minta tolong dan berkata pada keduanya, aku minta tolong kamu berdua kerana Allah supaya kamu bawa aku berjumpa Aisyah, kerana tidak halal baginya bernazar putus keluarga dengan aku. Tak boleh menazar begitu. Orang Zubair menazar tak bertegur anak saudara, menazar jenis apa begini. Ni orang tua ni dah salah dah ni. Mungkin tegur lah, bawa aku nak pergi, tak berani. Seberani banyak Abdullah bin Zubair tu tak berani nak jumpa dengan mak saudara di Aisyah. Lalu dia ajak kawan dia Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad berjumpa dengan mak saudara dia. Lalu Miswar dan Abdurrahman membawa Abdullah bin Zubair dalam keadaan Aisyah tak tahu. Aisyah duduk dalam rumah,
minta izin kepada Ummi Mukminin Aisyah. Mereka berdua beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beri salam. Aisyah pun jawab salam. Dia ingat kedua orang, dia pun tiga orang. Dia duduk susu di belakang seorang lagi. Susu pandai ni tak beri Aisyah nampak. Anda dahulu, dia bertanya, kami boleh masuk dalam rumah? Aisyah kata, masuk. Mereka tanya lagi, semua masuk ke? Tak tinggal seorang. Anak dari sudut belakang ni. Aisyah kata, ya, masuk belakang. Mereka pun masuk. Dalam keadaan Ummul Mukminin Aisyah tak tahu, bersama dengan keduanya Ibnu Zubair. Tak sedar dia bersama ke belakang, dia tak mau tegur tadi. Lalu mereka memasuk dan Ibnu Zubair pun masuk. Sebaik saya masuk, Aisyah duduk belah tabir, hijab, ada hijab. Dua orang duduk luar, Ibnu Zubair langgar hijab, muhdara dia. Dia boleh masuklah muhdara dia. Tak tutup muka, tak tutup kepala, tak apa. Terus masuk dan memeluk Aisyah. Peluk muhdara dia. Peluk, cium, menangis Ibnu Zubair. Menangis minta maaf ke muhdara tak tahu. Tak boleh tegur marah sungguh. Lalu Miswar dan Abdurrahman merayu supaya Aisyah menegur dan menerima Abdullah bin Zubair. Dan mereka berdua berkata, tidakkah Nabi SAW melarang kita tak tegur orang? Tidak halal bagi seorang Islam meninggalkan saudara yang tak tegur lebih pada 3 hari. Dua orang ni kata, wahai ummul mukminin, kan Nabi pesan tak boleh tak tegur lebih pada 3 hari. Apa kenapa ni tak tegur banyak hari tak lalu ni? Lebih pada 3 hari Nabi kata tak boleh. Mereka mengulangi pada Aisyah, memperingatkannya dan memberi amaran dengan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus mendesak sehingga Aisyah menangis. Siapa Aisyah Ummul Mukminin, ibu Ummul Mukminin pun menangis. Menangis bila dua orangnya sebut hadis Nabi. Nabi dah pesan tak boleh tegur lebih pada 3 hari. Dan Aisyah berkata, aku sudah bernazar, dan nazar ni sangat berat. Nazar ni berat. Lalu kedua-dua orang ni mendesak, paksa. Akhirnya Aisyah bercakap dengan Ibnu Zubair. Lalu dia pun tegurlah anak saudara dia. Dan Aisyah telah membayar nazarnya dengan memerdekakan 40 orang hamba. Dia tegur anak saudara dia dan dia tebuh nazar dia dengan beli 40 orang hamba dimerdekakan. Dan Aisyah selalu menyebut tentang nazarnya dan menangis sehingga basah kain tudungnya. Hadis riwayat Bukhari. Yakni menangis kerana kesilapan, bertaubat, salah dak tegur apa namanya anak saudara dia, dan kerana nazar yang berat ini. Memerdekakan 40 orang hamba. 40 orang hamba nak kata berapa ratus ribu. Yang ambil pitih mana pula ni, ratus-ratus ribu. Kerana Aisyah dapat peceng. Istilah sekarang ni dapat peceng lah. Kerana Sayyidina Umar membayar peceng kepada Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar membayar peceng dengan beberapa ribu dirham kepada Aisyah tiap-tiap tahun dapat peceng. Bakali duit peceng ni lah bagi buat beli hamba-hamba ni dan memerdekakan seramai 40 orang hamba. Hadis ni menunjukkan bahawa boleh tidak menegur seseorang apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang dikira haram, yang dikira tak betul. Aisyah tidak menegur anak saudaranya dengan ijtihadnya, kerana anak saudara dia buat satu kesalahan yang membolehkan dia tak tegur. Boleh jadi kerana salah huruf tentang hadiah dinar, duit yang diberi Allah bin Zubair. Nak marah anak saudara dia, bawa ke macam mana wallahu alam.
Maka Aisyah marah dan tak tegur kerana nak ajar. Sebagaimana Nabi SAW memula Ka'ab bin Malik yang tak berjihad 2 bulan. Nabi pula Ka'ab bin Malik. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan azab, menurunkan ayat taubat. Ka'ab bin Malik diampunkan oleh Allah. Baru Nabi tegur, menunjukkan bahawa boleh dipulau bila berlaku maksiat, berlaku perkara yang dianggap salah kerana nak mengajar seseorang. Walaupun hadis mengatakan tak boleh kalau tak tegur lebih pada 3 hari, tetapi boleh sekiranya untuk mengajar seseorang supaya sedar dan insaf. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak boleh menazar dalam perkara maksiat. Nazar dalam perkara maksiat tak boleh. Kita menazar tambah tegur orang, tak boleh. Siapa nazar benar tak boleh, itu silap. Tak tegur kerana nak ajar dia tak apa. Tapi siapa menazar tambah tegur, itu tak boleh menazar. Sabit bagi Allah aku tak mau bercakap dengan dia, nazar tak mau bercakap, itu haram, tidak boleh. Maka nazar yang haram hendaklah dihapuskan nazar itu. Di mana kafarah yamin, kafarah sumpah ialah memerdekakan hamba. Memerdekakan seorang hamba dah cukup. Ini dengan nas Quran. Tapi Aisyah memerdekakan 40 orang hamba kerana terlalu menyesal. Itu hak lebih, itu sunat. Ataupun memberi makan 10 orang miskin, ataupun pakaian. Beri makan ataupun beri pakaian kepada 10 orang miskin bila kita nak langguk nazar. Sekiranya tidak mampu nak beri makan 10 orang miskin ataupun pakaian, maka berpuasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Itu cara nak kafarah nazar yang dinyatakan oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta, dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya, dan mereka yang cemas takut bertimpa azab Tuhannya, kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seseorang pun merasa aman terhadapnya, dan mereka yang menjaga kehormatannya
kecuali kepada isterinya atau hamba sahyanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Mereka yang demikian sifat-sifatnya ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan hari kiamat, huru-hara dan dahsyatnya, maka Allah menyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini tentang perangai manusia mengikut tabi'i dan kejadiannya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan resah dan gelisah. Ini perangai manusia. Perangai dia dalam keadaan yang tidak tetap, dalam keadaan yang tidak seimbang, kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada akal dan ada hawa nafsu. Tabi'i lain dengan malaikat. Malaikat tabi'inya taat semata-mata, tak derhaka kepada Allah sekali-kali. Itu malaikat. Kemudian binatang pula ada hawa nafsu, tidak ada akal. Syaitan pula ke hawa nafsu saja, akal tak guna langsung. Rohnya ada, diciptakan untuk kejahatan. Manusia ada akal, ada roh dan ada jasad, boleh menilai baik dan buruk. Maka mereka diuji dengan baik dan buruk ini. Maka Tuhan jadikan hati mereka berbalik-balik. Perangai mereka sangat mencabar. Ini perangai manusia, diuji supaya bersabar ataupun syukur. Ada manusia bila menghadapi ujian ini tidak sabar. Bila diuji dengan bala bencana. Ada manusia yang tidak bersyukur bila diuji dengan nikmat. Itu perangai manusia dalam keadaan yang keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, bila mengenainya oleh perkara yang buruk, perkara yang tak diingini, kesusahan, sakit, ketakutan, menyebabkan mereka dalam keadaan yang keluh kesah. Ada yang putus asa, ada yang sabar, ada yang boleh buat perhitungan, dan ada yang tak boleh buat perhitungan. Tuhan mengatakan di sana, ada orang yang boleh mengawal dirinya bila menghadapi ujian ini. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Di antara orang-orangnya ialah illal musallin, malaikat orang-orang yang bersembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang berkekalan di atas sembahyang mereka. Ini orang yang pertama. Orang yang tak tinggal semayang. Bukan semayang berasa nak semayang, berasa malah tak semayang, itu tak ci. Itu tak betul. Orang yang sembahyang betul sembahyangnya, jaga sembahyangnya dan kekal sembahyangnya dalam waktu, terus menerus sembahyang, terutamanya yang wajib. Apalagi yang sunat, yang wajib mesti dibuat ditambah yang sunat. Di mana orang-orang ini Tuhan jadi boleh menghadapi ujian. Di sinilah disebut dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu masalah, Nabi semayang. Bukan saja semayang hajat, termasuk semayang bila nak berperang, semayang menghadapi kesusahan dan bencana, semayang istikharah, macam-macam jenis semayang. Bila menghadapi masalah, Nabi semayang.
Bukan sahaja sembahyang yang wajib, termasuk sembahyang yang sunat. Sembahyang yang wajib dikekalkan selama-lama. Orang ni insya-Allah tidak keluar kesah. Kalau menghadapi bala bencana, sabar. Menghadapi kesenangan, tak lupa syukur bernikmat Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta benda mereka ada hak yang diketahui bagi orang-orang yang meminta sedekah dan orang-orang yang perlu pertolongan yang meminta sedekah. Yang kedua ialah orang-orang yang ada harta, dia tak leka dengan harta dia. Kalau dia ada harta, dia tunaikan hak harta dia. Bukan sahaja dia beri nafkah pada anak isteri yang wajib, bukan sahaja dia menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya, yang mesti ditunaikan, termasuklah membantu peminta-peminta sedekah yang datang meminta kepadanya bila minta pertolongan. Dan termasuklah membantu al-mahrum, orang-orang yang susah, yang tidak minta sedekah, yang ada maruah diri, yang Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il ladzina yuhsiruna fi sabilillah, bagi orang-orang yang fakir, yang berjuang perjalanan Allah, yang tidak meminta sedekah. Begitulah juga orang biasa yang ada maruah diri, yang tak meminta sedekah, di mana mereka yang ada harta, yang tunaikan hak harta ni, dia tidak keluar kesah menghadapi ujian. Diuji dengan harta, dia bersyukur. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percaya adanya hari pembalasan. Begitu juga orang yang percaya adanya hari akhirat. Yang percaya bukan saja manusia ni mati, ada soal dalam kubur, fitnah kubur. Yang percaya manusia dibangkitkan semula. Yang percaya manusia dihimpunkan di padang mahsyar, dihisap amalan mereka. Yang baik beriman masuk syurga, yang jahat, yang kafir masuk neraka. Dia percaya semua. Orang ni akan menghadapi ujian dengan sabar. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang terhadap azab Tuhan mereka sangat takut. Mereka yang takut berazab Allah Ta'ala, termasuk kalangan yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ada pula dia kata kalau tasawuf tu tinggi, tak takut ke neraka ni, takut ke Tuhan je. Ni tinggi doa lalu susah juga. Ni Quran sebut ni, ikutlah mana-mana. Orang-orang yang takut berazab Allah, inna azab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak boleh diamankan, tak boleh lari pada azab Allah Ta'ala. Sangat takut. Kalau buat salah, dicatat oleh malaikat, bukan saja Tuhan tahu, anggota pula bercakap, kena bercara depan Tuhan. Tuhan hukum masuk neraka, tak boleh nak tebuh neraka dengan harta, dengan seluruh dunia dan segala-galanya. Tak aman. Malaikat dengan rahmat, kurnia dan keampunan Allah. Orang yang sedar begini, dia boleh menghadapi hidup dengan sabar dan syukur. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, yang ada kemaluan, ada hawa nafsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Malaikat terhadap isteri-isteri mereka, ataupun suami-suami mereka, ataupun terhadap hamba-hamba perempuan yang dimiliki, yang diizinkan oleh syarak, maka mereka itu tidak dicela. Orang yang ada hawa nafsu dapat menahan kemaluan mereka, hanya digunakan mengikut yang dihalalkan oleh syarak, iaitulah berkahwin, bersetubuh dengan halal. Ingat yang halal dapat pahala dan mendapat zuriat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun.
Maka sesiapa yang melampau selepas itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Barang siapa yang memuaskan hawa nafsu mereka sehingga memuaskan bukan isteri dia, bukan suami dia, bagi orang lelaki bukan hamba-hamba perempuan yang dihalalkan kepadanya, dia berzina pula. Yang berzina ini melampaui batas. Orang ni orang tak boleh nak tahan hawa nafsu, macam mana nak tahan menghadapi ujian dunia? Mereka yang tahan hawa nafsu mengikut yang halal saja akan tahan menghadapi ujian dunia, boleh sabar menghadapi bala dan boleh syukur bila menerima nikmat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka memelihara, menjaga amanah yang diberi dan memelihara janji yang diberikan kepadanya. Tak langgar janji. Hak jenis langgar janji, jenis khianat terhadap amanah, orang ni orang tak boleh menghadapi ujian dunia. Kalau orang tu amanah dia tunai, janji dia tunai, orang ni boleh hadapi ujian dunia. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang terhadap penyaksian mereka menjadi saksi yang seadil-adilnya. Orang ni kali dia bawa jadi saksi di mahkamah, dia menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap keluarga dia, terhadap siapa saja. Yang salah dia kata salah, yang tak salah tak salah. Yang tak boleh diumpan dengan duit, tak boleh dirasuah. Kalau sekiranya lambat tengok duit, tak tahan, hak salah jadi hak salah jadi betul jadi salah pasal duit. Orang ni tak boleh hadap ujian dunia. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, diulang sekali lagi, dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka, memelihara rukun, syarat dan peraturannya dan adab-adabnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua, mereka yang disebut senarainya tadi daripada awal, iaitulah mereka yang semayang, kekal semayangnya, mereka yang memelihara sembahyangnya, mereka yang tunaikan hak harta, mereka yang percaya hari akhirat, yang takut pada azab Allah, mereka yang memelihara kemaluan mereka, tak ikut hawa nafsu, mereka yang amanah dan tunai janji, mereka jadi saksi adil, mereka semua ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua di dalam syurga-syurga Tuhan, mereka dimuliakan di dalam syurga itu. Itulah dia senarai ahli-ahli syurga. Ayat ini menyebut senarai ahli-ahli syurga dengan syarat orang tu beriman dan menunaikan perkara-perkara yang disebut ini. Kalau sekiranya tak beriman, tak jadi apa. Buat amal pun iman tak ada, tak jadi apa. Iman dan menunaikan perkara-perkara yang tersebut di atas, maka mereka diterima oleh Allah pada hari kiamat kelak untuk menjadi ahli-ahli syurga yang dimuliakan di dalam syurga. Wallahu a'lam.